Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents via MY. Pada video kali ini kita ingin membongkarkan satu lagi isu panas yang sedang bergolak di Sabah. Topik kali ini menyentuh soal minyak, gas, dan kronisme. Ya, betul itu. Kita akan kupas kenyataan pedas dari Datuk Muhammad Aziz Zaman yang mendakwa bahwa Kerajaan Sabah sebenarnya hanya kutip persen dan selebihnya kerja-kerja besar semuanya diserahkan kepada pihak luar. Macam manakah perkara ini boleh terjadi? Dan siapakah yang akan untung? Siapa juga yang akan rugi? Mari kita tengok. Dalam satu kenyataan baru-baru ini, Ketua Penerangan Parti Warisan Datuk Muhammad Aziz Zaman dengan lantang mengkritik cara Kerajaan Sabah menguruskan sumber asli negeri, khususnya berkaitan eksplorasi minyak dan gas. Beliau mengulas jawapan Menteri Keuangan Negeri Datuk Seri Masidi Manjun dalam sidang Dewan Undangan Negeri Sabah berkenaan isu eksplorasi di perairan Sandakan yang diberikan kepada syarikat dari Semenanjung oleh Petronas. Menurut Aziz, kenyataan Masidi bahwa syarikat minyak dan gas milik negeri Sabah yaitu SMJ Energy belum bersedia untuk menyertai bidaan eksplorasi hanyalah alasan semata-mata. Beliau mendakwa bahwa kerajaan negeri sebenarnya hanya tahu mengagih-agihkan konsesi kepada kroni dan juga subkontraktor manakala kerja-kerja sebenar dilakukan oleh pihak luar. Dalam masa yang sama, kerajaan hanya duduk diam dan kutip persen ataupun komisen. Aziz mempersoalkan kenapa alasan kekurangan kepakaran masih lagi digunakan. Kalau memang tidak cukup pakar, kenapa tidak latih tenaga kerja tempatan ataupun mengambil pakar dari luar dan meminta mereka untuk melatih anak-anak Sabah? Katanya, setiap juta sentiasa bermula dengan nomor 1. Menekankan bahwa jika Sabah tidak bermula dari sekarang, sampai bila-bila pun negeri itu akan kekal di pinggir kekayaannya sendiri. Beliau juga menyentuh soal modal. Menurut Aziz, kalau kerajaan Sabah boleh terbitkan sukuk bernilai 1 bilion ringgit untuk selesaikan hutang legasi, termasuklah pembelian kapal yang sampai sekarang tidak tahu kemana hilangnya, kenapa tidak boleh cari dana untuk pelaburan dalam industri minyak dan gas melalui SMJ Energy? Aziz menegaskan bahwa dengan kerjasama pintar bersama pelabur berwibawa, Sabah sepatutnya mampu menjana modal dan mengawal aktiviti haluan dan hiliran di perairan sendiri. Apa yang penting, katanya, Sabah mesti mengawal pengurusan dan sumbernya sendiri, bukan hanya menjadi penonton yang bergantung pada belas ihsan Petronas dan juga syarikat yang luar. Beliau turut membandingkan bagaimana syarikat-syarikat yang diberi proyek oleh Petronas, termasuklah dari Semenanjung, juga bermula tanpa pengalaman satu masa dahulu. Jadi, kalau syarikat mereka bersedia, kenapa tidak SMJ Energy ataupun Sabah? Katanya, realitinya kekayaan minyak meninggalkan pantai kita dan apa yang rakyat nampak sangat kecil. Dan sinilah datang persoalan yang lebih besar. Adakah pemimpin Sabah benar-benar bersedia untuk meletakkan kepentingan rakyat dan negeri di hadapan? Atau mereka hanya selesa dengan status quo, di mana subkontrak diagih kepada kawan-kawan dan kekayaan negeri terus bocor keluar? Aziz menutup kenyataannya dengan satu cabaran keras. Pemimpin sebenar tidak menunggu keadaan yang sesuai. Pemimpin sebenar bermakna bermula sekarang, membina kepakaran, mengawal sumber kita dan memastikan Sabah akhirnya mendapat manfaat langsung daripada kekayaan di bawah tanah dan laut kita sendiri. Untuk makluman penonton semua, SMJ Energy adalah entiti milik penuh Kerajaan Negeri Sabah yang diwujudkan selepas penyerahan hak perjanjian komersial ataupun Commercial Collaboration Agreement (CCA) dengan Petronas pada tahun 2021. Dalam perjanjian itu, Sabah diberikan lebih banyak ruang dan suara dalam industri minyak dan gas, termasuklah dari segi pendapatan dan penglibatan dalam projek tempatan. Namun, sejak perjanjian itu dimeterai,
banyak pihak mendakwa tidak banyak perubahan pun berlaku. Petronas masih lagi dominan, manakala Sabah hanya terima sebahagian kecil dari hasil pengeluaran. Malah laporan terkini oleh Ideas menunjukkan bahwa Sabah masih antara negeri yang menerima kadar pulangan terendah hasil minyak berbanding dengan sumbangannya kepada ekonomi negara. Sebelum ini, Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor pernah menyatakan bahwa Sabah akan memperluaskan peranan dalam sektor tenaga melalui SMJ Energy. Namun, pengkritik seperti Warisan berpendapat kemajuan terlalu perlahan dan terlalu bergantung kepada tangan luar. Sekarang, mari kita tanya satu soalan yang mungkin akan membuatkan ramai orang terfikir. Adakah kerajaan Sabah benar-benar ikhlas mahu Sabah berdikari dalam sektor minyak dan gas? Ataupun semua ini hanyalah permainan kosmetik untuk menenangkan rakyat sambil kekayaan sebenar terus mengalir ke pihak tertentu? Kenapa syarikat dari Semenanjung yang dapat peluang eksplorasi di perairan Sandakan? Adakah ini satu bentuk penjajahan ekonomi modern di atas nama kerjasama strategik? Dan lebih penting lagi, adakah kita akan membiarkan anak-anak Sabah terus bergantung kepada persen daripada orang luar, atau sudah tiba masanya kita kuasai sendiri segala hasil bumi kita? Kalau betul tiada pakar, kenapa masih lantik ahli politik sebagai peneraju dalam GLC? Kenapa bukan profesional dalam bidang minyak dan gas? Persoalan-persoalan ini perlu dijawab dan bukannya disapu di bawah karpet. Nah, kamu paham juga kan apa maksudnya? Jadi, apakah pandangan Anda semua? Patutkah Sabah ambil alih sepenuhnya pengurusan sumber minyak dan gasnya? Ataupun patut terus bekerja sama dengan syarikat luar kerana tiada kepakaran? Siapa sebenarnya yang tidak bersedia ini? Rakyat Sabah ataupun pemimpinnya? Coba Anda kongsikan pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Karena suara Anda, suara rakyat adalah penting. Baiklah semua, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi supaya tidak terlepas isu-isu panas macam ini di channel ini, Currents VMY. Kita jumpa lagi di dalam video seterusnya. Marilah kita terus bongkar, terus soal demi kebenaran. Salam sejahtera semua, salam perjuangan, salam reformasi. Sekian sahaja, terima kasih.